Okey, ada masalah hari ni, insya-Allah. Sedikit masalah dalam connection tadi. Jadi saya terpaksa buat balik. Tak apa, kita tunggu adik-beradik yang mungkin tergendala tadi sebentar. InsyaAllah kita cuba buat balik. Dia tergendala tadi dekat sebelah sana. Assalamualaikum, pagi, selamat 24 Ramadan. Yes, 24 Ramadan, tapi topik untuk puasa kewangan adalah 23. Sebab kita start satu hari lambat. Alright, Ayuasi, thank you. Okey, boleh tak share kepada yang lain? BPUR Mara, Assalam AA, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Best. Alright, hari ni baru saya ada kegencotan sedikit tadi dalam live. Kita putus dan kita terpaksa sambung balik. Alright, tapi apa-apa pun terima kasih kepada yang datang balik. Alright, untuk kita meneruskan hari ini punya program, iaitu puasa kewangan. Topik untuk hari ke-23. Alright, kepuasan, satisfaction, itu yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Tapi apa kata kita sambil kita dah datang ni, kita beristighfar banyak-banyak, dan juga kita tekan love tu sambil tekan tu kita cerita, kita boleh berzikir, ataupun kita boleh memberikan kata-kata semangat pada diri kita. Contohnya Astaghfirullahalazim, 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 like benda-benda yang saya nak awak buat lah, insyaAllah. Right, okay. So itu yang sedang kita lakukan, insyaAllah. Sebab tadi terputus dia terputus, jadi saya tak dapat minta maaf bagi yang mungkin ni semua, insyaAllah. Tapi apa pun kita tengok dulu yang ni. Alright, partially match, insyaAllah. Right, okay. Alright, kita teruskan juga. Aduh, kita dah ada sedikit kerugian guys tu. Alright, okay, InsyaAllah kita teruskan kita punya ni. Sebab hari ni memang Abang Abu ada juga involve. Alright, okay, InsyaAllah. Okay, so itulah so ada sedikit kegencotan tadi, jadi saya tak dapat ni kan. Jadi thank you very much. Dan daripada mana semua ni? Kita ada siapa ni? Shana baru sembang dengan Mariam buat kepuasan kewangan dalam WhatsApp group. Alright, kepuasan kewangan. Disebut hari ni topik dia macam menarik, tapi kita tengok apa benda Allah ni, apa sebenarnya kepuasan, apa yang kita nak bincangkan sebentar lagi. Tapi sekarang ni kita buat benda yang patut kita buat, iaitu kita mulakan tekan share tu banyak-banyak dengan cakap Astaghfirullahalazim. Dah tekan, cakap mudah-mudahan siapa yang aku share ni memberi manfaat pada dia. Tekan member-member kita. Sebab saya rasa 24 ataupun 20, sekarang dah masuk 23 hari ni, kita share banyak benda-benda. Puasa kewangan ni dia bukan untuk duit dari segi kita nak menjana banyak ke apa, tak. Dia konsep memantapkan kita dengan elemen-elemen yang betul dalam kewangan. Itu ceritanya puasa kewangan ni. Dan saya memang sangat yakin orang yang betul-betul follow, orang yang betul-betul ikut apa yang Abang Abu ajar ni, pastinya awak akan mula melihat sesuatu yang lain sangat. Betul. Dan saya juga terpaksa tengok ni, sambil-sambil tengok ni lah. Sebab kita dah pun masuk kan. Jadi bila kita masuk ni, kita kena tengok kan. Sebab kita ni day trading. So day trading ni dia lain sikit kan. Dia kena sentiasa tahu apa yang sedang berlaku ni kan. Tapi Alhamdulillah, very good so far. Kita cuba jugalah untuk get into this. Dia ada sedikit issue, tapi apa-apa pun kita teruskan. Alright, okay. Kita tengok apa yang telah berlaku tadi lah.
Alright, anyway, okay, kita nak check juga dekat sini siapa lagi Alright, kita ada Shana baru sembang, dia cakap baru sembang dan Maria buat kepuasan kewangan dalam WhatsApp group. Alright, dan kita juga cerita Assalamualaikum, selamat pagi yang semua kat sini, adik-beradik kita. Taufik dia cakap Assalamualaikum abang Abu yang handsome. Kalau handsome kita kena bagi ni kan, bagi tepukan tu dia. Tu untuk dan cakap handsome tu dia dapat tepukan Taufik Dan Fadiana, Assalamualaikum, good morning, salam semangat puasa kewangan. Alright, thank you very much. Dan bagaimana puasa anda so far? Everything is good? Badan turun ke? Semalam amalah tadi tak puasa tapi badan turun juga. Okay, siapa yang badan dia turun, tahniahlah kerana badan turun. Siapa yang badan tak turun, tak apa juga, it doesn't matter. It doesn't matter. Janji sihat. Dia badan besar ke tak besar tak kisah, babe. Janji sihat. Sihat tu lagi penting. Kuru-kuru kalau tak sihat buat apa kan? Kuru tapi tak sihat, tak best. Badan besar tapi sihat, itu puas kan. Alright, macam mana ni dia. Macam mana ni ni tabung denda 25 sudah kita gagal, kira gagal ni banyak terbeli barang bukan asas. Tak apa, dia bukan gagal, dia sebagai satu improvement. Alright, satu improvement. Okay, so far dah RM25, bagus. Bukan bagus apa, tak apa. Kita okay, apa kita boleh buat dengan RM25 tu? InsyaAllah dermakan dekat masjid, sambil dah derma tu berdoa mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kewangan, urusan rezeki, urusan pengurusan kewangan. Alright, untuk menjadi orang yang bijak dalam kewangan ni. Minta semua pasal kewangan. Alright, doa lepas sedekah tu. Kalau boleh sedekah dekat masjid ke, dekat tabung-tabung masjid lepas tu immediate lepas sedekah tu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya Allah segala kesilapan yang kau perbetulkan, jadikan aku lagi mantap dalam kewangan ni, mudah-mudahan kau permudahkan rezeki kewangan aku. Minta dengan Allah apa saja doa yang awak nak minta, awak buat benda tu. Itu satu benda yang awak boleh buat dengan RM25. Itu option yang pertama. Option kedua, kau boleh transfer dekat aku biar aku pergi makan dekat Baskin Robin ke apa ke, aku pergi makan. Itu option kedua. Mana satu awak nak terpulang pada awak, tapi saya syaratkan yang satu lah. Alright, kita ada Taufik, dia buat apa ni? Ketawa Taufik kan. Okay, salam AA yang hebat, tak Allah hebat, kita ni tak hebat. Kita ni sebenarnya nak angkat tangan ni pun tak boleh tahu. Kalau tengok betul-betul apa yang kita buat, adakah ini pergerakan ni semua kita buat ke? Kan kita tutup mata, kita buka mata, kita angkat tangan, ni semua kita buat ke? Ada satu kuasa lain yang sebenarnya buat? Cuba kita fikirkan. Jadi kita ni tak hebat mana? Kan kita ni tak ada apa pun, tak hebat kan. Jadi semua ni tak hebat kan. Kita ni memang nak cakap hebat tu tak, right? Manusia ni memang kita tak sihat kan. Jadi apa yang Abang Abu rasakan adalah kita nak bincang sekejap lagi benda tu, tak apa. Tapi Alhamdulillah lah keadaan nampaknya kita tengok keadaan pasaran kita okey, kita tengok keadaan pasaran macam mana dia punya perjalanan dia. Super mix ni apa sebenarnya berlaku dengan dia, kita tak tahu. Pisadanya okey. Alright, so kita sambil-sambil tu jangan marah tau. Kita nak cerita ni, nak tengok kan. Ni semua benda yang kita kena belajar kan. Sebab dia memang macam tu kan. Tapi kita ikut sebab hari ni hari Jumaat, hari Khamis, besok one last final punya benda. Alright. Okey, kita nak tengok ni juga. Kita tengok top gainers. Sambil satu korang boleh tanya soalan, boleh? Okey, thank you. Alright, now salam selamat pagi Rosmini, Kak Rosmini, apa khabar? Semua sihat insya-Allah, mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan Kak Rosmini. Kak Rosmini saya cakap relax je kan. Just relax, enjoy your life at this moment. Nanti kita akan jumpa pada beberapa hari selepas selepas raya insya-Allah. Okay, interesting. Now one more thing satu je lepas tu. Okay, alright. Okay, let's go for that insyaAllah. It's getting worse. Alright.
Okay, alright, let's focus dekat sini. Alright, salam, okay, selamat pagi. Jadi, ada apa lagi ke macam nak bertanya-tanya ke dulu sebelum kita nak masuk topik pada hari ini? Topik dia kepuasan. Apa tu kepuasan? Kepuasan. Apa yang kita nak cerita pasal kepuasan ni? Sebab dia lebih kurang macam bersyukur yang sebelum ni kita bincangkan juga. Tapi kepuasan ni dia uh, dia macam apa macam mana saya nak cakap benda ni Alright, kejap saya betulkan balik saya punya dia macam uh, satisfaction lah. Dia kira macam kepuasan. Alright, kepuasan ni sebenarnya dia lebih kepada um, dia sebenarnya kewangan ni dia tak bagi kepuasan tau. Kepuasan ni kita jangan bila kita keluar daripada cinta kat duit ni, kita akan rasa puas. Right. Masalahnya ramai yang tak puas ni sebab dia punya cinta tu pada duit tu melebihi apa yang sepatutnya. Dia sukanya duit dia suka kekayaan tu sehingga dia macam terlupa dengan apa yang ada, tak bersyukur dengan apa yang ada. Ini topik sebelumnya kan, tak bersyukur dengan apa yang ada sebab dia cinta duit dia terlampau dahsyat. Sebab tu dia tak dapat kepuasan. Alright, kepuasan ni hanya kita akan dapat bila kita terima apa yang Allah dah bagi kepada kita. Alright, orang yang bersyukur ni, orang yang sentiasa redha, orang yang sentiasa puas dengan apa yang Allah bagi ni, awak akan dipuaskan lagi dengan banyak nikmat-nikmat lain. Kan? Tu banyak nikmat-nikmat lain yang sebenarnya ni. Alright. Okey, kita tengok ni lagi satu sambil-sambil kita berbual Abang Abu tengok tabung trading nampak banyak sayang nak keluarkan, rasa nak join Abang Abu trading pula. InsyaAllah itu kita boleh, tapi ini jangan nak main-main. Kita dah janji, right? Tabung denda tu banyak pun awak kena derma. Alright, awak tak boleh gunakan untuk apa-apa. Dia macam ni tau. Duit denda ni macam inilah banyaknya dosa kita. Ni dosa ni, ya Allah, banyaknya dosa yang aku tak nak. Aku nak pergi settle benda tu. Cuba fikir macam tu. Jangan risau, derma ni dia takkan memiskinkan kita. Bila awak derma, awak akan terperanjat apa yang berlaku pada diri awak. So, saya nak you berani untuk buat benda tu. Aku cerita dengan kau orang ni macam adik-beradik aku tau. Jadi, apa nasihat aku ni memang nasihat seorang abang pada adik-beradik tau. Jadi, kau boleh dengar, right? Dan kau boleh buat. Alright, dan Taufik, jangan gunakan duit tu untuk apa. Dua option je. Satu, kau boleh dermakan kat masjid, lepas tu kau doa apa saja, doa-doa yang berkenaan dengan duit yang kau selama ni nak. Atau yang kedua, kau transfer dekat aku. Biar aku pergi makan. Tu je lah yang aku boleh bagi. Ataupun awak boleh actually transfer benda tu dekat ni, apa yang Abang Abu buat satu tau, derma makan amal. Saya ada buat makan amal dekat Telegram group. Kat sini mungkin ada lah yang join kan. So dekat situ setiap hari bulan Ramadan ni, setiap hari saya targetkan 100 bungkus setiap hari. Alright, walaupun dalam grup tu kadang-kadang tak cukup, saya akan top up kan, jadikan dia 100. Jadi 100 memang kita dah niat pada awal Ramadan. Sebelum Ramadan saya dah niat 100 saya nak buat every day. Kalau sebelum ni hanya kita buat Jumaat, tapi Ramadan ni kita buat. Itu pun satulah kalau kau nak transferkan duit tu dalam grup tu. Tu boleh Okey. Alright, tapi jangan buat apa-apa dengan duit tu. Jangan kau pergi makan ke apa tu, duit dosa, babe. Alright, yes, bagus tu dia. Alright, sekarang soalan, crypto apps you pakai no, saya pakai crypto.com. Alright, dan satu lagi dekat Singapore punya baru saya actually daftar platform tu, Hanaku, apa itulah Hanaku ni, dia yang pakai apa kita punya SingPass. So saya pakai benda tu. Tapi apa-apa pun saya lebih involved dengan kripto. Right, dengan kripto saya lebih involved dengan kripto. So saya rasa saya punya ni memang lebih kepada kripto lah. Saya pakai kripto, crypto.com. Nanti kan aku dah hantar kau orang link dia. Siapa yang nak join tu, kau tekan je link. Alright, kau tekan je link. Boleh? Alright, kau tekan link. Okey tak?
Right, tekan link tekan link tu, insyaAllah. Tekan link yang Abang Abu bagi dalam grup korang ni. Sebab apa nama grup Telegram Amal tu AA Grup Telegram tu dia makan amal lah. Sekejap saya tengok, saya check link dia ada tak kat sini. Dia grup dia makan amal. Nanti saya nak tengok macam mana nak link. Link. Tak, saya tak gerti lah nak buat link-link ni kat sini. Sekejap saya tak gerti lah nak buat link. Sebab sejak phone saya hilang tu, saya tak gerti nak sangat dengan phone. Padahal benda ni lagi senang kan. Tapi itulah, saya tak gerti. Saya tak gerti. Tapi link dia Makan Amal AA. Makan Amal AA Ramadan dalam Telegram group tu. Pergilah check. Alright, sambil-sambil tu kita nak cerita yang first pasal hari ni satisfaction. Jadi saya nak macam bagilah kita terus masuk bab ni sebab kita pun masa dia macam ni. Okay, first overlay lah saya buat saya tulis teks satu today's pledge lah. Seperti biasa kita punya today's pledge. Okay, satu adalah saya keep away love from money and contented. Dia macam contented, dia macam kita content lah dengan apa yang kita ada. Content, alright, dengan apa yang ada, with what you have. Alright, ini adalah yang pertama. Alright, saya kecilkan dia, lepas tu saya pendekkan dia, saya letak dekat sini, saya tambahkan dia sikit. Okay, today's pledge yang pertama is about saya keep away love from money and content with what you have, what I have lah. So apa yang saya nak tulis, bukan saya lah apa yang ini kita cakap pada diri kita dan ini adalah pledge awak. Okay, maksudnya daripada hari ni kita tak nak macam terlampau cintakan duit sehingga kita rasa macam tak cukup, kita rasa macam sedih tengok orang, kita rasa macam, kita tak nak perasaan tu. Alright, kita bersyukur, kita rasa kita content, kita terima, kita redha. Dia bukan bersyukur saja, tapi kita redha dengan apa yang kita ada. Alright, sebab Allah janji orang yang redha dengan segala apa yang aku lakukan, pasti aku akan berikan dia kebaikan, dan orang yang bersyukur pada aku akan tambahkan lagi. Maksudnya Tuhan Allah akan tambahkan kita bila kita banyak bersyukur dengan apa yang kita ada, tak pernah komplain, kita tak mau komplain dan sebagainya. Jadi benda ni saya rasa kita perlu jadikan sebagai satu satu benda dalam hidup kita. Alright, so pastikan benda tu. Alright, yang tu yang first. Kalau sebelum ni kita pernah rasa apa ni tak cukup ni, aku dah buat ni aku tak dapat ni, aku dah buat bisnes ni aku punya duit tak cukup ni, kan aku dah buat banyak, aku macam tak ada. Jangan, kita tak nak perasaan itu lagi dalam hidup kita. Alright, dan saya nak awak janji, ni adik-beradik babe. Hari ni macam tak semangat bukan tak semangat, aku tengah tengok aku punya benda ni sikit kan, dia macam tengah zoom gini kan, jadi kita macam apa ni kan, tapi tak apa. Alright, hari ni bukan tak semangat babe. Semangat ni tak, engkau kena semangatkan, engkau kena semangatkan, kau tekan love, kau kena bagi semangat. Bila kau nampak Abang Abu macam tak semangat, kau orang kena semangatkan. Come on, alright, cerita banyak, komen lagi, share lagi, tekan love lagi, kau cerita, barulah nampak macam it's a two-way interaction. Betul tak? Kan? Kalau aku tak semangat, kau orang kena, sebab that's how kena work. Dia tak boleh harapkan aku je semangat macam tu kan. Kau kena, kita kena sama-sama. Okay, thank you lah sebab dia jujur cakap, bang kau ni hari macam nak mengantuk ni je, kenapa? Dia tanya. Tak ada, kita biasa je, cuma mungkin saya masih menyesuaikan diri dengan keadaan dekat sini. Jadi saya tengah macam
mencari rentak dia, banyak benda yang saya kena adjust, dan banyak benda yang terbantut dalam 2-3 hari ni disebabkan kehilangan phone tu kan. Jadi dia terbantut sikit, dia ada sedikit macam bukan risau lah, tapi sebab fikir sana kan, sebab aku ada banyak benda yang aku berurusan dalam handphone tu. Jadi benda tu buat saya macam alamak, saya lepas tu ada nombor-nombor ni aku tak ada, jadi dia macam sekejap. Tapi apa-apa pun insyaAllah everything will be okay. Alright, okay, datang. Jadi yang pertama ni, saya keep away love from money and content with what I have. So maksudnya saya daripada hari ni saya tak nak lagi terlampau beremosi dengan duit. Maksudnya mengejar dia, kita rasa sedih gila kalau tak ada duit. Kita macam tak nak benda tu. Kita bersyukur dan kita redah dengan apa yang kita dapat. Kita dah usaha, kita dah buat benda-benda ni kan, lepas tu kita dapat banyak tu, redah. Itu je yang Allah dah bagi pada kita, kita redah. Jangan nak komplain, jangan nak rasa down. Kita redah dulu, lepas tu kita fikirkan okey, apa cara yang aku boleh tambahkan lagi. Kita fikirkan macam tu, tanpa ada perasaan yang very negative, vibration negatif, tak mau. Alright, so saya nak tu dan first. Abang Abu ada share link makan amal tu kan dalam grup FE dan FC. Itulah, FE dan FC aku ada, tapi apa dah jadi sekarang, aku dah hilang semua nombor tu, faham tak? Nombor-nombor FD, FE kan, sebab kontrolnya dalam phone Malaysia. Jadi aku bukan bila aku dah keluar, tak tahu siapa pula admin kat situ kan. Kalau korang tahu, kau bolehlah masukkan nombor Singapura aku ni. Ni nombor Singapura aku yang korang boleh masukkan dalam admin. Maksudnya boleh masuklah bagi yang tak ada. Okey, so itu yang pertama. Pertama adalah kita tak nak letakkan cinta duit tu melebihi daripada cinta pada Allah, melebihi daripada apa-apa, dan kita tak nak benda tu mengacau kita punya redha. Sebab segala benda yang kita lakukan, kita perlu tahu kita ni nak dapat keredaan Allah. Itu yang first. Alright, saya nak you buat benda ni. Okey, kedua yang Abang Abu rasa adalah nombor 2. Saya letak sini nombor 2. Okey, nombor 2 saya nak bagi yang kita belajar untuk satisfied. Kita belajar untuk satisfied, dan kita yakin bahawa ada benda yang lebih baik sedang datang pada kita. That ni belajar untuk terima. Okey, untuk terima dan redha dengan apa yang ada. Yakin ada kebaikan yang sedang datang. Ini benda yang nombor 2 ni, dia sebenarnya kan, belajar untuk terima dan reda tau. Benda ni bukan senang, tapi bila kita buat benda tu, dia jadi macam something yang macam tenang lah kan, macam tenang. Apa berlaku kan, contohnya kau mungkin tengok aku macam tak tenang, apa ni kau cakap, tapi kau sendiri macam tak tenang. Tak, bukan saya tak tenang, saya sebab saya berada di sini sebab ada 2 benda kan. Biasanya sebab yang iPad ni dia ada sedikit isu sikit. Itu je sebab tu aku terpaksa tekan-tekan. Kalau tak, saya duduk sini, saya relax, saya berbual saja kan. Tapi benda yang kita nak buat tu kita dah buat, so kita just move forward. Alright, jadi belajar untuk terima dengan redha dengan apa yang ada kan. Kalau kita dah buat-buat, kita hanya dapat RM100, patut kita dah target 500, dapat RM1, okey, redha. Okey, redha, terima, dan yakin ada benda yang kita nak tu sedang datang. Itu caraku tu. Kadang-kadang orang tak faham aku punya cara. Dia cakap, Abang Bu, rugi je lah Abang Bu ni, macam kenapa Abang Bu tak buat macam besar ke apa ke. Tak, ini benda yang aku rasa cukup lah benda ni kan. Aku terima, aku buat apa yang kita mampu kan, apa yang saya mampu, apa yang saya rasa saya patut buat dan sebagainya. Jadi saya tak perlu nak rasa risau, sebab saya terima apa saja benda yang saya buat, keputusannya saya terima dan saya redha. Alright, saya redha. Saya cakap inilah yang terbaik Allah dah bagikan aku, mengikut usaha yang aku lakukan. Dan aku yakin, kalau aku rasa aku ni berusaha ni kan, aku memang buat, dan aku yakin segala benda yang aku buat ni pasti akan ganti balik. Allah akan bagi balik ganjaran. Benda ni saya letak dalam diri saya kan, untuk saya rasa puas. Kalau tak, saya tak puas tau. Saya puas sebab aku tahu benda ni datang balik. Sebab tu saya sanggup buat malam, pagi, siang,
Saya buat sesuatu yang saya akan pergi, saya buat. Sebab saya yakin benda yang saya buat ni, walaupun pada dasarnya saya nampak macam tak dapat apa-apa, tapi saya yakin ada kebaikan yang akan berlaku. Dan sebab itulah banyak tau, kalau aku nak cerita, banyak benda yang berlaku dalam hidup aku ni, dia bukan pasal aku terror tau. Korang janganlah duduk diam, tekanlah love, tekan share lah. Lepas tu member-member ajak member lain kan. Kita borak-borak pagi-pagi ni kan. Kita ni yang duduk ni sebenarnya terpilih. Yang terlepas hari-hari ni, awak pergi balik. Setiap hari ni Abang Abu dah post, dah live ni dekat kita punya Facebook. Pergi balik check. Siapa yang belum ni, rugilah babe. Sebab konten dia, walaupun simple, tapi kalau you susun atur balik semua benda ni, dia jadi satu model tau, satu model untuk menjadikan kita punya kewangan kita ni mantap. Semua setiap hari ni kau ambil satu, kau letak, kau baca tajuk je kau dah boleh macam perasan, ada satu benda. Aku ajar kau lah apa cara yang kau boleh buat. Setiap topik yang aku bagi ni, kau ambil dan kau tengok pada Quran. Apa yang sebenarnya Quran ajar dengan benda-benda yang aku dah bagi ni, supaya kau akan rasa lebih yakin dengan benda yang aku sampaikan. Kan, kepuasan. Apa sebenarnya kepuasan dalam Quran? Apa dia ajar pasal kepuasan ni? Apa cara kita nak puaskan diri kita? You pergi check balik. You check balik. Sebab bila you check, baru you akan faham. Sebab apa? Banyak benda yang saya cerita ni, saya punya konten ni sebenarnya datang daripada Quran. Dia punya konten lah. Sebab saya selalu pagi kan saya baca, dan saya akan terbaca certain verses kan. So dalam tu saya nampak ini something macam mana aku nak relatekan benda ni dalam hidup aku. Jadi aku fikir macam tu, dan kita keluar dengan benda-benda macam ni. Tapi saya taklah cakap ini daripada Quran, tak. Alright, saya go through, sebab saya tak nak pula nanti kita di label yang bukan-bukan. Saya tak, kau nak tanya betul-betul, kau pergi tanya ustaz. Tapi aku ni, aku cerita benda pasal dalam kewangan. So memang kena ada kepuasan. Dan kepuasan tu macam mana? Alright, bila kita tak ada cinta yang melampau terhadap kewangan kita, kita akan ada kepuasan. Dan bila kita reda dengan apa yang kita ada, kita dah rasa puas. Sebab tu kita kena belajar. Alright, saya nak nombor 2 ni, kita semua ni, termasuk saya, belajar untuk terima dan reda dengan apa yang ada. Apa yang ada kita reda. Dan bila kita bersedia, Allah akan uji tau. Awak kena bersedia dengan ujian-ujian Allah. Dan sebab Allah nak tunjuk engkau ni, kan dia nak tunjuk, kau ni cakap kau reda kan, sekarang aku kurangkan sikit, aku bagi kau isu ni, aku bagi kau macam mana kau reda. Sebab bila kita makin nak mendekatkan diri, Allah akan uji kita kan. Ini juga sifat antara orang-orang kaya punya yang aku gaul dulu. Mereka memang ada sifat ni, dia orang akan uji kita tau. Dia uji dengan peluang, dia uji dengan macam dia kasih kita task yang macam dia nak tengok kan, baru dia akan mula percaya itu manusia. Tapi Allah susah. Allah ni dia macam, dia uji sebab dia sayang. Dia nak betul-betul nak tunjuk kau yakinlah. Dia macam tu. Jadi dia akan uji. Jadi bila dia uji, kita makin sabar, kita makin konten dengan apa yang kita ada, dia akan tambahkan. Dia cakap, bagus. Abang Abu ni, dia ni, aduh aku uji macam mana pun dia ni kan, Allah bagi lagi. Dia macam tu. Jadi belajar untuk terima dan reda dengan apa yang ada, dan yakin ada kebaikan yang sedang datang dalam setiap benda yang kita lakukan. Alright, itu. Okey, dan saya nak awak juga yang ketiga ni. Alright, kita dah 9.52 sekejap juga Yang ketiga hari ni 3 je lah saya bagi lagi satu. Alright, satu lagi yang saya nak kita usahakan kita usahakan supaya kita macam okey, saya tidak akan ni janji cinta wang melebihi cinta pada Allah. Kan, kita tak nak. Alright, sebab Allah janji kalau kita lebih, ni yang nombor 3 lah Alright, nombor 3 ni, saya tidak akan cinta wang melebihi cinta pada Allah. Maksudnya kalau yang adik-beradik yang bukan Islam, it's about the creator. Alright, yang tidak melebihi cinta wang daripada yang Maha Pencipta. Kita tulis Allah, yang Maha Pencipta. So ini adalah janji yang saya nak. Alright, engkau kalau follow aku, follow betul-betul, alright, untuk mendapatkan the maximum output.
Kalau kau follow setakat dengar aku, kau dapat lah macam okey lah, dapat sikit apa tu, tapi kau tak akan dapat full. Sebab tu kau follow aku, kau practice apa yang aku ajar, kau ikut benda-benda yang aku suruh buat, then you akan nampak banyak benda. Sebab tu today's pledge ni dia macam perbincangan lah. Kita masih boleh berbincang bab ni. Kalau kau nak tanya ke, kau nak tahu apa arti maksudnya, kau boleh tanya aku. Right, saya boleh jawab. Dan kalau ada lain-lain soalan pun, kita sudah bersedia untuk kita bersoal jawab. Sebab topik pada hari ni Abang Abu dah kupaskan sikit. Kepuasan, alright, satisfaction. Dia adalah satu engine untuk kita move forward dengan cepat. Sebab selagi kita tak satisfied, kita punya pergerakan tu tak best. Tapi bila kita satisfied, kita nak lagi. Sebab tu Alhamdulillah, bila kita ucapkan perkataan Alhamdulillah, dia sebenarnya ada maksud yang mendalam sebenarnya. Sebab biasanya kalau kita tengok ayat Alhamdulillah ni kan, kita selalu gunakan untuk melemahkan bukan melemahkan, maksudnya kita jadikan dia benda yang macam alah syukurlah Alhamdulillah dengan apa yang kau ada, dah lah tak nak kejar-kejar Alhamdulillah. Itu bukan sebenarnya Alhamdulillah. Alhamdulillah adalah bila kita rasa puas dan bersyukur sangat kepada Allah, dan kita berdoa, ya Allah, aku nak lagi nikmat ini. Nikmat apa? Nikmat rasa Alhamdulillah, rasa bersyukur tu aku nak lagi, ya Allah, aku nak lagi, ya Allah, aku nak lagi, ya Allah. Itu sebenarnya Alhamdulillah ni, dia sebenarnya dia bagi kita semangat untuk kita terus bergerak ke depan tau. Semangat lagi. Aku nak lagi, ya Allah, aku nak lagi. Bukan aku nak apa, aku nak nikmat tu, aku rasa best gila nikmat ni, aku nak lagi. Yang dia macam tu. Itu sebenarnya yang menjadikan orang-orang yang betul-betul faham the power of the word, the power of Alhamdulillah, the power of saying the word is very powerful. Alright, kalau kita betul-betul faham dia punya inti dia, itulah rajin saya tulis ni. Itulah ramai tak nak komen lah. Kita ada 11,000 orang kat sini, tapi nak komen pun dia orang macam fikir-fikir. Cuba sekarang komen sikit. Cuba komen, okey, awak punya pandangan tentang kepuasan. Itu susah dia nak komen, sebab tu dia tak nak komen. Kalau aku tanya, okey, apa warna kegemaran awak? Dia akan komen banyak-banyak. Apa difference satisfied, contentment, complacent, or overconfident? Dia macam ni. Okay, saya ini bukan benda tu lah. Benda tu kau pergi cari sendiri, Suhaimi. Tapi kalau kau tanya aku, satisfied ni pada saya adalah kita macam satisfied. Maksudnya kita ada rasa gembira. Dia jadi sendiri. Maksudnya kita satisfied sebab benda yang kita nak tu dia jadi. Tu satisfaction. Kan, tu satisfaction. Kita kena keluarkan benda tu, right? Dan kadang-kadang benda ni automatic dia keluar sebab benda yang kita nak dia jadi, kita rasa satisfied sangat, alright? Pada saya yang kedua, contentment islah okey, kita buat tapi bukan benda yang kita nak, dia tak jadi, tapi kita redha, kita terima. Okey, Alhamdulillah aku terima. Dia contentment. Dia satisfaction dia automatic, contentment kita yang keluarkan. Complacent ni dalam English complacent ni dalam Melayu apa complacent ni macam apa maksud dia korang ada tak maksud dia? Aku ni bukannya terror sangat benda-benda ni kan. Apa maksud complacent ni macam apa kehidupan ini. Complacent ni dia macam dia macam puas hati dia macam puas hati kan. Alright, okay, satisfaction is
Satisfaction ni dia automatic, alright, dia bangsa kita nak dia jadi, kita sangat macam satisfied. Okay. Contentment ni dia bukan automatic, tapi kita keluarkan benda tu, right? Benda yang kita nak tapi tak dapat, tapi kita keluarkan, kita reda. Okay. Complacent ni kita kita berpuas hati walaupun dia tak sampai tahap satisfaction, tapi kita puas hatilah. Kita nak skor 100 tapi kita dapat 97, okey lah, puas hati. Alright, puas hati. Tu puas hati. Yang contentment tu kita nak 100 tapi dapat 80. Kan dia macam jauh sikit, tapi dia okey lah, dia terima. Okey. Complacent tadi 100 kita nak dapat 97, okey lah, puas hati. Alright, dia macam tu. Alright, aku ni cuba ikut aku punya benda. Yang overconfident ni macam kau lah. Dia orang confident kan? Tak. Overconfident ni dia macam dia tak berhati-hati. Orang yang overconfident ni dia tak berhati-hati. Maksudnya dia bukan tak tahu, dia bukan tak pandai, dia pandai, dia boleh buat benda tu, tapi dia tak berhati-hati sebab dia overconfident. So itu overconfident ni kadang-kadang berbahaya juga. Kalau kita tak berhati-hati. Dia satu benda yang bagus, tapi dia berbahaya dari segi benda ni, right? Okey, apa-apa pun kita teruskan juga. Okey, so itu yang saya okey, satisfaction yang saya faham ialah bersyukur dengan hasil daripada usaha kita, berharap Allah akan tambahkan hasil itu pada usaha kita. Satisfaction tu satu pendapat daripada Taufik. Dia cakap satisfaction tu macam tu. Pada saya satisfaction dia macam automatic. Dia automatic, dia datang dengan sendiri. Kan contentment kita datangkan dia. Lagi satu tadi apa? Complacent is like kita puas hati lah. Okey lah, aku nak 100 dapat 97, okey lah, puas hati. Contentment ni nak 100 tapi dapat 80, okey, bersyukur, alhamdulillah, aku reda. Alright, tapi 100 dapat 100, okey, satisfied gitu, dia automatic. Alright, dan overconfident ni dia boleh score 100 tapi dia macam okey lah, dia buat silap. Dia mungkin tak dapat benda tu. Dia overconfident, dia macam tu lah. Saya punya ni lah. Topik sangat menarik, pembakar di dada, wah, merasa cukup kot. Okey, apa lagi? Aslina nak senyap. Maksudnya kepuasan yang kita nak tu jadi kenyataan, tapi manusia tak pernah puas, makin banyak yang nak. Itu yang kita kena belajar untuk mengawal nafsu yang sebelum ni. Kan kita ada beberapa topik yang saya dah cerita benda tu kan, pengawalan kita, alright, terhadap nafsu tu kan. Saya dah cerita benda tu. So insya-Allah boleh kita fikirkan benda tu. Alright, dan maksudnya okey, Rosmini, complacent macam leka bila dah dapat capai tak kepuasan ke? Complacent ni dia macam berpuas hati ya. Dia puas hati. So okeylah. Jadi dia ada dua. Satu, bila kita complacent ni, satu kita macam okey, kita dah buat dan kita dapat benda tu. Tu yang baiklah. Kalau complacent dan kita tak kisah, itu dah overconfident. Itu bukan complacent, itu dah overconfident. So overconfident ni dia berbahaya. Sebab apa? Kita akan buat silap. Itu dia punya perbincangan lah, insya-Allah. Bagus juga dia buat topik macam ni. At least ada juga korang ni komen-komen, tanya-tanya ni kan. Tapi tu pendapat Abang Abu secara peribadi. Tadi terpulang pada kita sendirilah untuk melihat apa sebenarnya yang kita boleh buat dengan benda-benda macam tu, insya-Allah. Alright. Okey. So insya-Allah itu sajalah untuk hari ini, untuk topik 23, topik hari 23, kepuasan, iaitu satisfaction. Dan saya pasti anda sedang ikut saya setiap hari ini. Saya memang boleh garanti, insya-Allah kalau awak memang follow awak hari ini selama 23 hari ni, pastinya awak dah boleh rasa perubahan dalam diri kita mengenai kewangan. Dan saya yakin sangat kalau ikut dan awak mula praktiskan, awak mula betulkan balik semua benda-benda ni, pastinya kehidupan kewangan awak akan jadi lebih mantap. Sebab tu bila puasa ni kita buat bukan hanya untuk menurunkan berat badan kan, tapi kita punya amal ibadah kita punya keyakinan kita. Banyak miracle yang boleh berlaku pada bulan puasa ni kalau kita menggunakan setiap opportunity yang ada, yang datang dari segi beribadah ni. Alright, so itu dia. Okey, satisfaction pun boleh kita rasa masa kita bantu orang lain.
Walaupun ada yang kurang di pihak kita kerana membantu orang lain, tapi hati rasa puas sebab dapat bantu. Yes, satisfaction. Sebab tu saya cakap satisfaction ni dia datang sendiri. Walaupun sekecil-kecil benda tu. Kan satisfaction ni walaupun sekecil-kecil benda tu dia datang sendiri. Tapi contentment ni dia kena datang kan, sebab dia bukan benda yang kita dah target, tapi kita dapat kurang daripada apa yang kita target. So itu yang kita terima, kita redha. Itu kita kena bawa benda tu. Right, kita yang kena bawa. Complacent ni pula dia macam okey lah, aku target 100. Macam tadilah saya ikut benda tu senang untuk kita faham. Yang satisfaction ni aku buat dapat 100. Aku happy gila sebab tu yang aku nak, aku dapat. Ataupun aku hanya nak 90 tapi aku dapat 100, babe. Aku punya satisfaction tu dia automatic. Yang contentment ni pula, aku nak 100 tapi aku dapat 80 tapi aku redha. Aku okey, alhamdulillah. Okey, aku terima dengan benda. Itu dia kena keluarkan daripada diri kita sendiri. Dan ketiga tadi adalah complacent. Complacent ni aku nak 100 dapatlah 97. Okeylah. Alright lah, puas hati lah, babe. Dia macam tu. Dan yang overconfident ni dia target, dia rasa alamak 100 ni tak ada masalah. So dia overconfident dan mungkin dia boleh melibatkan dia tak dapat benda tu sebab dia overconfident. Sebab bila overconfident kita tak berjaga. Macam main bola juga kan. Kita tengok tim ni pekak dah boleh beat babe kita menang every game tim ni tim paling corot kita boleh menang lah asak kan. Tapi sebab kita overconfident, kita terlupa untuk berjaga-jaga, kita main sambil lewa dan akhirnya kita kalah. Dia macam tu. Ini pernah berlaku juga dengan tim aku sendiri kan. Sebab bila kita terlampau overconfident, tim yang kita rasa tak boleh, kita kalah. Dan juga bila lawan dengan tim yang overconfident sangat, ada juga kita beat dia orang. So macam itulah So itu antara topik yang dibawa oleh Suhaimi. Dan apa-apa pun hari ini kita ada topik dia kepuasan, satisfaction. Saya dah bagi tulis pledge. Alright, untuk anda praktikan dalam diri anda. Mudah-mudahan Allah akan permudahkan urusan perjalanan kita dalam mencapai kejayaan kewangan yang luar biasa pada bulan Ramadan ni. Saya doakan mudah-mudahan kita terus dilimpahkan Allah Subhanahu taala dengan rezekinya yang luas, rezekinya yang barakah, rezekinya yang subur, rezekinya yang boleh membantu kita untuk terus memperbaiki kehidupan kita, untuk mengeluarkan zakat, wakaf, infak, sedekah dengan sebanyak-banyaknya sebagai amalan kita dan juga bekalan untuk hari akhirat. Mudah-mudahan Allah akan dengan taufik dan hidayahnya tunjukkan jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang benar dalam kita mencapai apa saja yang kita inginkan dalam masa kehidupan kat dunia ni. Mudah-mudahan kehidupan dunia kita ni diridai Allah. Mudah-mudahan segala amalan kita, segala perbuatan kita ni Allah ridha. Alright, so itu sajalah daripada Abang Abu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada esok waktu yang sama. Jangan lupa 9 hingga 10 dalam satu lagi topik. Kita hanya adalah beberapa hari lagi. Dan kalau awak nak topik yang awak rasa juga kita nak bincangkan, tolong saja komen insyaAllah, ataupun tolong tanya pada masa kita live ni. Pastinya saya tak pernah menolak untuk saya berkongsi benda yang saya faham, insyaAllah. Alright, so itu sajalah daripada Abang Abu. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Alright, best. Selamat berpuasa. Dan hari ni malam ni saya juga ada satu program, tapi tu private lah, dia orang punya program, jadi saya tak dapat jemput. Tapi insyaAllah besok kita jumpa lagi. Alright, okey, insyaAllah itu saja daripada Abang Abu. Best, kita jumpa esok.